Sehingga dia kata tak mungkin untuk dia selamat. Tak mungkin untuk dia selamat. Tiba-tiba dalam keadaan dia rasa tak selamat itu, Nabi sebut datangnya bitaqah. Dan hadis ni pun digelar hadis bitaqah. Bitaqah ni kad. Macam satu kad nah, kan? Bitaqah ni kad. Sekepingnya, selai. Apabila diletakkan kad itu di atas timbangan kebaikan, beratnya mengatasi timbangan kejahatan. Sebab itu manusia ni dia masuk syurga bukan kerana dia tak ada dosa. Dosa dia ada, tapi dosa dia lebih ringan daripada kebaikan dia. Kan? Fa amma wa amma man khaffat mawadhinuh. Quran kata timbangan ini berat dan ringan. Maknanya bukanlah manusia masuk dalam syurga tu dalam arti kata dia tak ada dosa, bersih dosa dak. Cuma amalan kebaikan dia mengatasi amalan kejahatannya. Dan setiap manusia ni ditimbang apa yang dia buat. Mungkin dia kurang dalam bab lain, dia lebih dalam bab ni. Mungkin dia lemah dalam bab lain, tapi dia kuat dalam bab ni. Kesemua itu Tuhan akan timbang. Sebab itu kita tak boleh hukum orang di atas satu amalannya. Satu orang mungkin dia tak pakai tudung, tapi mungkin dia ada amalan-amalan lain yang lebih baik. Dan semua benda tu Tuhan akan hitung dan Tuhan akan nilai sesuai dengan apa yang dia buat, sesuai dengan kadar apa yang dia lakukan. Sebab itu bila kita tengok satu orang buat kejahatan, kejahatan itu bukanlah bermakna Tuhan tutup kebaikan-kebaikan dia yang lain. Sebab itu manusia ni kata Nabi, dia masuk dengan rahmat Allah. Dia masuk dengan rahmat Allah. Pandangan yang kedua kata para ulama, tapi kita nak berhabis sikit. Laki-laki tu tanya. Laki-laki tu tanya. Dia kata amalan apakah yang tertulis di dalam kitab ataupun di dalam kad itu yang menyebabkan dia selamat? Kemudian Allah Azza wa Jal menyatakan bahawa yang tertulis di atas kad itu, yang tercatat di atas kad itu adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Dia hanya ada dalam amalan kebaikan dia, la ilaha illallah, yang mana dengan kalimah itu menyelamatkan dia daripada dosa yang banyak. Amalan lain tak ada. Semata-mata dia mempunyai tauhid, dia jaga akidah dia, dia tak terlibat dengan syirik. Di kad itu tertulis la ilaha illallah, akhirnya dia selamat. Pandangan yang pertama ni kata yang ditimbang itu buku amalannya. Pandangan yang kedua kata ibadat yang dia lakukan itu akan ditimbang oleh Tuhan. Maknanya esok ni Tuhan akan tukar salat dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, baca Quran dia, ibadat-ibadat yang dia lakukan ni akan ditukar menjadi makhluk, dan yang itulah akan ditimbang. Sebab itu kita jumpa dalam hadis, kan? Kita jumpa dalam hadis dia kata apa? Mai satu lelaki yang cantik, segak. Kemudian manusia bertanya, siapa engkau? Makhluk atau lelaki itu menjawab, aku adalah salat engkau, aku adalah bacaan Quran engkau, aku adalah zakat engkau, aku adalah puasa engkau. Amalan itu ditukar menjadi makhluk, dan mereka inilah yang akan ditimbang. Pandangan yang ketiga kata, apa yang akan ditimbang adalah manusia tu sendiri. Manusia tu sendiri Tuhan akan angkat dan Tuhan akan letak di atas timbangan itu untuk nak melihat kebaikan dan keburukan yang dia lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Itu berkaitan dengan apa yang akan ditimbang dan dihisab. Dan
Dalam bab ini juga ada di kalangan para ulama yang menyebut apabila dihitung atau dihisap amalan manusia ini ada dua keadaan. Satu, Tuhan hitung depan orang ramai. Maknanya Tuhan tayang balik, Tuhan buka balik, Tuhan bongkar apa yang dia buat di dunia dulu, semua orang boleh tengok. Dia pergi tang mana, pukul berapa, dia buat apa, dengan siapa, bila, kelih balik. Dan bukan sahaja dia menyaksi dan melihat benda tu, tetapi juga dilihat oleh orang lain. Orang lain boleh tengok dan boleh nampak wajah dia yang sebenar. Di dunia dulu mungkin nampak baik, alim, berjanggut, berjubah. Tapi bila Tuhan buka tayangan amalan dia tu, daripada dia dipertanggungjawabkan tu, Tuhan flashback balik, orang boleh nampak semua. Ada juga keadaan yang kedua, dia dengan Tuhan dia. Orang lain tak boleh nampak. Ketika mana dihitung, ditayang, dilihatkan semula, dibongkar semula apa yang dia buat dulu ni. Sebab Tuhan nak tanya, ni hang buat tak? Betul tak? Tuhan akan tanya balik. Bagus. Nampak? Tak ada siapa yang diazab. Tak ada siapa yang akan dizalimi. Semua Tuhan akan bagi masa untuk dia berhujah, untuk dia jawab, untuk dia bercakap di hadapan Tuhan. Sebab itu di padang mahsyar tu, sementara nak sampai giliran kita tu pun azab tak sangka. Sebelum nak sampai giliran kita tu pun azab tak sangka dah. Keadaan yang kedua, kita dengan Tuhan ya. Orang lain tak tahu. Kepada siapakah keadaan ini? Kepada mereka yang menutup aib saudaranya. Ini yang tuan-tuan baca hadis apa tu? Hadis yang Nabi kata apa? Man satara musliman fid dunya. Hadis Muslim kan? Man satara musliman fid dunya satarahu Allahu yaumal qiyamah. Hadis Muslim. Siapa yang tutup sitar ni, Arab panggil tirai ni, tirai hok duk tutup orang perempuan ke, tirai-tirai pengadang ni Arab panggil sitir. Kan? Sitar, salah satu nama Tuhan yang Maha melindung kan, Satar. Siapa yang tutup, lindung aib saudara dia, Tuhan lindung. Satarahullah, Allah tutup, lindung aib dia di akhirat. Apa maksud lindung aib dia di akhirat? Lindung aib di akhirat itu apa maksud dia? Di sinilah ulama tafsirkan lindung itu apabila Tuhan hisap, Tuhan buka amalan dia, keburukan dia dengan Tuhan, orang lain tak tahu. Ya, ni sebagai apa? Timbal balik. Timbal balik ni sebagai balasan balas kepada dia kerana dia jaga aib orang, Tuhan jaga aib dia. Makna apa yang dia buat jahat tu, dia saja tahu dengan Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tayang depan orang lain. Tuhan buka balik depan orang lain. Kan? Dan sebahagian para ulama menyebut sebab itulah di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain menyatakan antara doa yang ma'thur yang Nabi baca selepas daripada tasyahud, sebelum daripada salam, doa dia apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini doa yang Nabi baca. Setengah riwayat kata Nabi baca dalam salat selepas daripada tasyahud. Doa ni yang terbaiknya selepas daripada tasyahud tu.
Bab Nabi kata dalam riwayat Bukhari kan, bila satu orang selesai bagi tasyahud, baca tahiyat, dia doa dengan 4 perkara tu. Dajjal, azab kubur, fitnah hidup dan mati. Kan? Setelah dia baca 4 perkara tu, azab jahannam, azab api neraka, azab kubur, fitnah hidup, fitnah dajjal ni, setelah dia doa 4 perkara tu, dia mintalah apa yang dia hajatkan. Disebutlah hadis tu. Dia mintalah apa yang dia hajatkan. Al-Imam An-Nawawi kata, boleh seseorang itu melewatkan salam dia. Nawawi kata, boleh seseorang itu melewatkan bagi salam. Maknanya tu imam bagi dah, dia tak bagi lagi kerana memanjangkan doa dia. Tak salah kata Al-Imam An-Nawawi. Misalnya tu imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia ada doa lagi, dia nak baca lagi, dia nak baca lagi, dia nak baca lagi, sehingga terlewat salamnya berbanding salam imam. Kata Al-Imam An-Nawawi, berdasarkan pada hadis Nabi suruh doa, tak salah untuk dia melewatkan salam dia kerana dia nak doa. Jadi siapa-siapa yang doa dah lepas daripada tahiyat, kalau dia tak doa lepas daripada sembahyang pun tak ada. Bahkan tak ada hadis pun yang kata salah kalau kita tak doa lepas daripada salat. Lepas daripada salat, banyak riwayat kata Nabi tak doa. Banyak riwayat kata Nabi tak doa. Kadang-kadang Nabi istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah thalathan. Dia bangun dan dia keluar daripada masjid. Kadang-kadang dia duduk, tanpa dia baca apa-apa, dia duduk. Dia duduk itu bukan untuk dia zikir. Dia duduk itu untuk memberi ruang wanita di zaman Nabi keluar daripada masjid. Apabila dia rasa perempuan dah keluar habis dah, dia keluar daripada masjid. Dan ada riwayat sebut, habis daripada salam, dia terus bangun dan dia keluar daripada salat. Dia keluar daripada masjid tanpa apa-apa zikir. Mewajibkan orang untuk duduk berzikir. Tak ada dalil ataupun tak ada hadis yang sebut benda tu. Sebab lepas daripada salat, hak manusia untuk memilih dia nak zikir ke, dia nak doa ke, dia nak duduk, itu hak dia. Maka sebab itu tak ada riwayat jamaah ni. Tak ada riwayat zikir atau doa jamaah ni. Kan? Ini satu benda lah. Jadi kita pun pakat-pakat doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Hitung juga, tapi hitung dengan hitungan yang mudah. Doa tu, Allahumma ya Tuhan, hasibni, hitunglah kami, hisaban yasira, dengan perhitungan yang ringan. Walaupun ringan, mudah. Yasir ni mudah. Tengok, Arab ni bagus tak bagus dia? Makna dia mudah, sebut dia pun mudah. Makna dia mudah, sebut dia yasir, ringan. Kan? Yasir, ringan. Orang nama yasir tu makna mudah lah kan, ringan. Macam Quran kan, fa inna ma'al usri yusra. Kan? Setiap kesusahan itu ada kesenangan, kata Quran. Tapi dalam mudah tu pun, kata Nabi, pasti diazab. Kesimpulan yang kita boleh buat, sesiapa sahaja yang dihitung pasti akan diazab. Sesiapa sahaja yang dihisap, dia tak akan lepas daripada azab. Cuma kadar banyak dengan sikit tu saja. Sebagaimana dalam riwayat, dalam ayat yang lain berkaitan dengan lalu titian sirat. Ada tak manusia yang tak lalu titian sirat? Hisab ada. Hisab, ada orang yang tak akan dihisab. Tapi ada tak orang yang dia tak akan lalu titian sirat? Sebab titian sirat ni, untuk makluman tuan-tuan, dia adalah tempat yang terakhir. Lepas dia pintu,
Titian sirat tu dia duduk atas neraka. Titi tu dia duduk atas neraka. Neraka tu duduk bawah. Lepas titi tu, betul-betul lepas titi tu pintu syurga. Maknanya stesen last, tempat yang terakhir yang manusia akan lalui untuk masuk syurga, titian sirat. Lepas titian sirat ni syurga, yang tak lepas tu masuk neraka. Sebab dia duduk bawah. Neraka ni duduk bawah. Kan? Ada orang yang dia tak lalu titian sirat, dia masuk terus. Quran kata tak ada. Quran kata tak ada. Illa kana wariduha. Quran kata setiap orang hatman maqdiya. Setiap orang pasti akan lalu. Sehingga kan kata ulama, Tuhan lalukan manusia yang atas titian sirat tu, walaupun dia ni dah kira selamat, dia timbang pun semua, Tuhan lalukan juga atas titian sirat itu, kerana itulah janji dia. Dia janji tak ada orang yang akan selamat melainkan dia akan melalui titian sirat. Hisab mungkin ada yang selamat, terlepas, kan? Tapi siapa yang dihisab akan diazab. Orang yang tak dihisab, dia tetap akan lalu titian sirat. Cuma lalu dia tu tak samalah dengan orang yang berdosa. Jadi ini antara apa yang boleh kita ambil daripada hadis ini, keimanan adanya hisab dan keimanan bahawa tidak ada manusia yang akan selamat daripada azab sekiranya dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tanya, boleh tak kalau Tuhan hisab tapi dia tak azab? Manusia tu dihitung, dia tak azab. Lebih daripada tu pun dia boleh buat. Dalam hadis sebut ada manusia yang bangkit dengan dosa tanpa pahala, Tuhan ampun dan dia masuk syurga. Tanpa seminit pun dia rasa neraka, dia boleh buat. Tapi itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila Nabi kata tak ada orang yang masuk syurga melainkan dengan rahmat, sahabat bangkit tanya, wala anta ya Rasul, adakah engkau juga tak akan selamat melainkan rahmat Tuhan? Amalan Nabi pun tak boleh pakai juga ke? Amalan Nabi pun tak boleh selamat juga ke? Nabi kata wala ana, amalan aku pun tak boleh menyelamatkan aku melainkan dengan rahmat Allah. Semua ni dengan rahmat Allah. Sebab itu di sisi ahli sunnah ada orang yang boleh bangkit dalam keadaan dosa dia banyak, tapi rahmat Tuhan dia selamat. Kan? Rahmat Tuhan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.